Assalamualaikum geng. Alright, dalam video kali ini aku nak cerita dengan korang lah kejadian yang berlaku selepas perjumpaan Apa Moon Demon. Okay, jom kita start. Okay guys, sebelum kita sambung layan video, saya nak beritahu yang sekarang ini Amazing Clothing ada membuat promosi kepada setiap penjualannya. Amazing Clothing ada menjual jersey-jersey anime Demon Slayer dan jersey dia memang tahan lasak dan sedap untuk dipakai. Promo untuk sekarang ini adalah kepada siapa yang membeli 3 helai jersey akan mendapat harga sebanyak RM100 sahaja. Dan untuk pembelian atas dari 5 helai jersey akan mendapat free postage ke seluruh Malaysia. Dan apa yang paling penting, jersey ini adalah produk dari tempatan. Jadi tunggu apa lagi geng? Jom kita borong jersey anime di Amazing Clothing. Link untuk pembelian saya telah letakkan dalam description di bawah. So, lepas perjumpaan Apa Moon Demon ni, actually Tanjiro dia dah koma selama 2 bulan selepas pertarungan diorang berlawan dengan Apa Moon Demon yang ke-6, iaitu Daki dan juga Gyutaro. Jadi masa Tanjiro berada dalam keadaan koma tu, Tanjiro ni telah bermimpi memori nenek moyang dia yang terdahulu, iaitu Sumiyoshi. Jadi dalam mimpi tu, Sumiyoshi ni dia tengah bersama-sama dengan Yorichi Sukiguni. Okay, Yorichi time ni tengah melawat lah rumah Sumiyoshi. Dan Sumiyoshi dia prepare lah makanan, minuman untuk tetamu dia, iaitu Yorichi. Dan diorang pun bercerita lah dekat situ. Masa diorang tengah bercerita tu, Yorichi ni dia bagi tahulah dengan Sumiyoshi yang lepas dia melawat Sumiyoshi ni, dia akan teruskan perjalanan dia. Jadi Sumiyoshi pun dia pujuk lah Yorichi ni supaya tinggal di sini, supaya dia boleh terus bagi layanan dengan Yorichi. Sebab Yorichi ni pernah selamatkan nyawa Sumiyoshi dan juga ahli keluarga dia. Jadi Sumiyoshi ni rasa terhutang budi lah dengan Yorichi. Tapi Yorichi ni dia tak bagi respon, dia tak kata apa-apa. Dan Sumiyoshi dia pun perasan yang dia tak dapat pujuk Yorichi. Dia mintalah Yorichi supaya ceritakan story dia, supaya dia boleh ceritakan balik dengan anak cucu dia untuk masa hadapan. Tapi itu pun Yorichi refuse juga. Jadi Yorichi katalah dengan Sumiyoshi yang diri dia ni sebenarnya tiada apa-apa. Dia bukannya orang yang istimewa dan dia tak dapat lindungi benda yang berharga untuk dia. Dan dia tak dapat lakukan apa yang sepatutnya dia boleh lakukan di kehidupan dia. Jadi dia rasa yang diri dia ni tiada guna, diri dia ni tiada harga. Jadi bila Tanjiro nampak scene ni, terus Tanjiro rasa sedih lah di situ. Dan dia macam cakap dengan Yorichi, tolong jangan cakap diri kau macam ni, tolong jangan fikir diri kau sebegitu rupa. Dan lepas dari situ barulah Tanjiro ni tersedar daripada koma dia. Baru dia start buka mata dalam keadaan dia mengalirkanlah air mata dia di situ. Jadi bila Tanjiro dah sedar daripada koma dia, kebetulan juga di situ ada Kanao yang datang melawat Tanjiro. Kanao ni dia bawa bunga lah, pasu bunga untuk diletakkan di bilik Tanjiro. Dan bila dia buka pintu tu, dia nampak Tanjiro ni dah sedar daripada koma dia. Kanao terkejut lah dan dia terlepas, pasu bunga di tangan dia tu terlepas dan pecah lah di lantai tu. So Kanao ni pun dia greet lah Tanjiro. Dia kata, kau okay? Kau dah tak sedarkan diri selama 2 bulan lepas pertarungan kau melawan Daki dengan Gyutaro tu. Tanjiro pun masih lemah lagi kan keadaan dia masa tu. Jadi dia macam iyakan je lah kata-kata Kanao. Tapi Kanao ni pun dia katalah yang dia sangat gembira yang Tanjiro ni finally dah sedar daripada koma dia. Masa Kanao dengan Tanjiro berada di dalam bilik tu, satu orang Kakushi yang bernama Goto. Okay, Goto ni orang yang jumpa Tanjiro masa di entertainment district tu. Goto ni dia tengah bawakan satu makanan lah. Nama makanan tu Castella, high quality punya makanan yang sampaikan dia sendiri pun rasa macam mau makan, tapi dia tahan diri lah sebab itu untuk Tanjiro. Dia fikirkan yang Tanjiro masih koma, okay? So dia berharap yang dengan makanan tu mungkin Tanjiro boleh smell bau makanan tu dan dia bangunlah daripada koma dia. Jadi bila dia sampai di bilik Tanjiro, dia nampaklah first pasu bunga yang Kanao telah jatuhkan tu kan. Jadi dia annoyed lah dekat situ
Yang sepatutnya Kanao ni kemas lah pasu bunga yang dia dah jatuhkan tu, tapi dia tak dapat kata apa-apa. Sebab Kanao ni superior dia, orang yang lagi tinggi rank daripada dia. Jadi Goto lah yang kemas sendiri. Dia tahan je lah dia punya frust tu. Okay? Dan lepas dia habis kemas pasu bunga yang telah terjatuh tu, dia bawalah makanan tu dekat Tanjiro. Dan bila dia sampai di samping Tanjiro, dia perasan lah yang Tanjiro dah sedarkan diri. And at that time lah baru Goto ni dia marah. Okay, barulah dia terlepas kemarahan dia dengan Kanao. Sebab sepatutnya lepas Tanjiro ni dah sedarkan diri, Kanao ni dia pergilah bagi tahu dengan orang-orang yang lain yang Tanjiro dah sedar. Sebab diorang semua risaukan keadaan Tanjiro. Tapi Kanao ni just duduk di samping Tanjiro kan. So itu buatkan Goto ni marah lah. Okay? Dia marah dengan Kanao. Jadi dia kata, aku tak kisahlah kali ni biarpun kau superior aku nak marah kau juga. Gitulah. So Goto ni dia pun keluarlah daripada bilik tu dan dia bagi tahu dengan orang lain yang Tanjiro ni dah sedarkan diri. So first pelawat Tanjiro adalah 3 orang budak Butterfly Mansion tu, iaitu Sumi, Kyo dengan Naho. Jadi diorang 3 ni melawatlah Tanjiro. Diorang nangis gembira yang Tanjiro finally dah sedarkan diri lepas 2 bulan koma. And then Aoi pula yang datang. Aoi masa tu tengah jemur baju. Okay, tapi lepas dia dengar Tanjiro ni dah sedar, dia terus rushing pergi bilik Tanjiro untuk lawat Tanjiro. Dan dia pun gembira lah juga yang Tanjiro ni dah sedarkan diri. Dan dia pun rasa macam bersalah juga sebab sepatutnya dia yang pergi ke Entertainment District Akto, tapi Tanjiro yang offer dengan Uzui untuk bawa dia pergi. Jadi Tanjiro ni pun dia tanyalah keadaan kawan-kawan dia yang lain, Zenitsu, Inosuke dengan Uzui. Jadi dia orang bagi tahulah yang Zenitsu dah bangun. Dia bangun sehari selepas insiden diorang berlawan dengan Daki dan juga Gyutaro. Dan Zenitsu pun tengah jalankanlah mission dia macam biasa. Uzui pula, diorang kata Kakushi yang sampai yang sepatutnya tolong Uzui, diorang tak dapat dekati Uzui. Sebab Uzui ni nampak macam kasar kan. Okay? Jadi diorang pun Kakushi tu takutlah untuk dekati Uzui. Lepas tu Tanjiro dia tanya pula dengan Inosuke. Jadi Aoi ni bagi tahulah yang Inosuke ni keadaan dia parah dan racun dalam badan Inosuke tu dah merebak dalam badan dia. So diorang tak sempat hentikan pendarahan Inosuke. Macam Aoi kata yang Inosuke ni dah matilah. Jadi Tanjiro kata, okey, mungkin aku berhalusinasi ni. Aku nampak Inosuke di atas dinding. Jadi diorang tengoklah atas dinding tu dan diorang nampak Inosuke ni melekat di atas dinding macam cicak. Jadi diorang semua terkejut lah nampak Inosuke. Diorang teriak lah lepas nampak Inosuke tu. Jadi Inosuke pun dia turun dari atas dinding tu dan dia greet jugalah Tanjiro. Jadi Inosuke kata yang dia bangun seminggu lagi awal daripada Tanjiro. Macam dia riak lah, okay, dengan kekuatan dia. Jadi dia macam cakap, aku ni lagi kuat dari kau sebab aku bangun dulu. Tanjiro ni dia just layan je lah Inosuke, dia iakan je. Okay, so bilik tu Ryo lah, okay, meriah lah dengan Inosuke, dengan diorang Kyo, Sumi, Kanao apa semua. Diorang buat bising lah bilik tu, okay. Dan masa bilik tu macam makin kecoh, Kanao ni dia cubalah untuk suruh diorang ni diam sebab Tanjiro dah tertidur. Okay, tapi korang tahulah kan Kanao ni bukannya jenis talkative. Dia mau bercakap pun susah. So dia punya suara tu terlampau pelan and suara dia tu tenggelam dengan suara Inosuke, suara Aoi, dan dia cuba paksa suara dia tu keluar. So dia macam tinggikan suara dia. Dia kata, Tanjiro dah tidur, tolong diam semua. Dan diorang semua ni pun terkejut lah dengar suara Kanao yang tinggi tu. Jadi lepas diorang nampak yang Tanjiro ni dah tertidur balik, barulah diorang ni start diam supaya bagi Tanjiro ni berehat. Dan selepas daripada tu, seminggu selepas tu, Tanjiro ni dah berjaya lah buat full recovery. Dia dah completely, sepenuhnya. Meanwhile pula Inosuke dia dah start jugalah balik menjalankan mission dia.
Dan memandangkan Tanjiro ni dah koma selama 2 bulan, jadi stamina dia, flexibility dia dah berkurang lah. Okay, sebabkan lama sangat dia koma. So untuk latih, untuk dapatkan balik stamina dia tu perlukan masa juga. Masa Tanjiro tengah training dengan diorang Naho, Sumi itu, Tanjiro tanyalah dengan diorang yang ada dia dapat pedang baru kah masa dia tengah koma tu, sebab pedang dia yang lama tu dah macam rosak, dah rapuh. Okay, ketika berlawan dengan Daki dan Gyutaro. So diorang tunjukkanlah dengan Tanjiro surat daripada Haganezuka. Di surat tu Haganezuka dia pergi maki Tanjiro, sebab Tanjiro ni rosakkan lagi pedang yang dia buat. Dan dekat situ dia tulislah yang dia dah tak ada pedang untuk Tanjiro. Lepas tu dia suruh Tanjiro ni pergi mati, and macam-macam lagi jenis makian yang dia bagi dengan Tanjiro. So Tanjiro risaulah dengan situation dia ni, sebab dia tiada pedang baru. Dan kalau tiada pedang, macam mana dia mau berlawan dengan demon kan? Jadi diorang ni rekomen lah dengan Tanjiro supaya pergi ke kampung penempa pedang tu, jumpa Haganezuka and settle lah dengan Haganezuka. Jadi Tanjiro ni pun dia mulakanlah perjalanan dia pergi ke kampung penempa pedang. Dan untuk pergi ke sana, Tanjiro ni dia akan dibawa oleh beberapa orang Kakushi. Okay, sebab kampung penempa pedang ni dia tempat yang disembunyikan, okay, atas faktor keselamatan lah. Yalah, kalau kampung ni dijumpa oleh demon, lepas tu dihancurkan, para demon slayer ni tiadalah diorang punya weapon. Okay? Jadi atas sebab tu tiada satu orang pun yang tahu di mana location kampung penempa pedang ni. Jadi SOP untuk pergi ke kampung penempa pedang ni, at first Tanjiro dia akan ditutup lah mata dia dan juga ditutup telinga dia, disumbat telinga dia supaya dia tak dapat lihat dan dia tak dapat dengar apa-apa yang berlaku di sekitar dia sepanjang dia dibawa ke kampung penempa pedang tu. Dan disebabkan Tanjiro ni mempunyai deria bau yang kuat, hidung dia pun kena sumbat jugalah, okay, supaya dia tak dapat bau apa-apa. So startlah berangkat Tanjiro ni pergi ke kampung penempa pedang, dibawa oleh seorang Kakushi perempuan. So diorang Kakushi ni akan stop di beberapa point untuk tukarkan Tanjiro, okay? Jadi macam contohnya Kakushi perempuan yang bawa Tanjiro sekarang ni akan bawa Tanjiro ke point B. Point B tu pula tukar Kakushi, Kakushi yang lain ni akan bawa lagi Tanjiro ke point C. Dan begitulah seterusnya sampailah Tanjiro ni sampai ke kampung penempa pedang. Kakushi ni pun diorang sebenarnya tak tahu di mana kampung penempa pedang tu, sebabkan diorang akan bawa Tanjiro berdasarkan guide daripada Gagak Demon Slayer. Okay, Gagak Demon Slayer itu akan guide Kakushi tu di mana area yang diorang kena pergi. Dan Tanjiro ni pun dia rasa kagum jugalah sebab begitu rumitnya cara untuk pergi ke kampung penempa pedang ni. Tapi location rumah Oyakata sama, iaitu ketua Demon Slayer, lagi complicated daripada tu. Jadi Tanjiro ni rasa kagum lah dengan orang-orang pandai macam Oyakata sama ni. Dan sepanjang perjalanan Tanjiro tu, setiap kali dia ditukarkan oleh Kakushi, Tanjiro ni dia akan cakap terima kasih lah. Okay, dia akan cakap terima kasih. Lepas tu dia minta supaya diorang jagakan dia apa semua. Jadi Kakushi-Kakushi yang hantar Tanjiro ni semua rasa senang, rasa gembira dengan Tanjiro. Dan finally Tanjiro ni pun berjayalah sampai di kampung penempa pedang. Dan bila dia sampai di kampung penempa pedang tu, dia ucaplah terima kasih dengan Kakushi yang hantarkan dia. Dan Kakushi itu pun bagilah direction dengan Tanjiro. Tanjiro ni cakap terima kasih dengan suara yang kuat. Dan suara Tanjiro ni telah didengari oleh Love Pillar Mitsuri Kanroji. Dan masa tu Mitsuri ni tengah mandi di salah satu hot spring area Swordsmith Village tu. Dan ya, itu sahaja untuk video kali ini. Aku harap korang enjoy tengok. Keep supporting Manpan Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.